Tugas kita ni adalah untuk assist them, untuk membimbing mereka, tetapi jangan paksa mereka, jangan tolak mereka. Don't push them. Sebab kadang-kadang, sebab mereka perlu melalui satu masa dipanggil healing crisis. Biasa dengar tak healing crisis? Satu masa untuk menyesuaikan diri. Macam contohlah sekarang, kalau kita semua ni kan, kalau saya jemput semua ni, sama-sama kita pakai kasut sekarang pergi jogging 10 km cukuplah. Apa akan berlaku selepas itu? Keesokan hari apa akan berlaku? Saya rasa ramai orang tak boleh jogging lagi. Kaki semua cramp. Betul ke tidak? Sebab badan kita belum menyesuaikan diri. Sebab kita tak jogging hari-hari. Kalau orang yang jogging hari-hari, you suruh dia jogging 10 km, keesokan hari dia tak ada masalah. Betul tak? So dia perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Sama juga orang yang memeluk agama Islam. Mereka perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Itu pertama. Yang kedua, yang kita kena tahu adalah mu'alaf ini, orang yang memeluk agama Islam ini, akidah mereka macam bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Walaupun mereka usia tua, tetapi akidah macam bayi yang dilahirkan di muka bumi ini. So bila kita mengendalikan mereka, kita sepatutnya anggap mereka sebagai bayi, macam bayi dilahirkan di muka bumi ini. Tetapi malangnya di Malaysia, kita tidak buat begitu. Kita tidak buat begitu. Kita anggap tengok usia dia dah tua, kita layan dia macam usia tua. Tapi kita tak faham akidah dia macam bayi. Kita ambil contoh. Kalau kita kat rumah, kita ada seorang anak ataupun seorang adik yang berusia 2 tahun. Apa kita cakap dengan adik kita? Apa kita cakap dengan adik kita? Adik, kalau nak sihat, kena makan makanan seimbang. 2 tahun, kena makan makanan seimbang. Untuk mendapatkan protein yang sempurna, protein yang complete protein, kita kena makan daging merah. Daging merah mempunyai protein yang tinggi. Kita cakap begitu kan kepada anak kita? Kalau nak dapat vitamin, kita kena makan banyak-banyak sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Adakah kita cakap begitu? Tidak. Ataupun kalau kita ada seorang anak kat rumah, kita solat 5 waktu, anak kita solat 2 waktu, apa kita cakap kepada anak kita ni? Apa kita cakap? Mana boleh, solat 5 waktu tu wajib. You sengaja meninggalkan solat, tahu tak apa hukumannya? Apa kesalahannya? Kita mula quote dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda. Dalam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih, sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, seolah-olah matinya semua ahli keluarganya dan juga hilang segala harta bendanya. Dengan anak yang 2 tahun. Lepas tu kita cakap dalam Sahih Muslim, perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir adalah apa? Bergantung kepada solatnya. Lepas tu kita cakap lagi dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama di akhirat nanti, Allah akan hitung daripada kita apa tu? Solat kita. Ada tak kita cakap semua ini kepada anak yang 2 tahun ini? Ada ke tidak? Tidak. Apa seharusnya kita cakap kepada dia kalau dia dapat solat 2 waktu? Tanya, adik hebatnya, dapat buat 2 kali. Ada orang 40 tahun nak buat sekali pun susah. Kalau bayangkan adik kalau dapat buat 5 kali, malunya orang dewasa. Bagi dia semangat, betul tak? Dia akan buat 5 kali. Sama juga bagi mu'alaf yang mereka memeluk agama Islam. Yang kita kadang-kadang bagi mereka ni bukan senang nak solat 5 waktu. Dulu-dulu sebelum saya nak buat keputusan masuk Islam, yang menghalang saya nak buat keputusan adalah solat. Sebab mampu ke saya buat? Saya hari-hari fikir, mampu ke? Jantung ni dia macam satu hari cakap okey, besok cakap tak okey. Dia macam okey ke tak okey, okey ke tak okey. Sebab 5 waktu. Dulu-dulu semasa saya beragama BPC, 1 tahun anak baru pergi tokong sekali. Bila beragama Kristian mungkin seminggu sekali. Tetapi masuk Islam 1 hari 5 waktu. Berat. So kalau orang mu'alaf dapat buat 2 kali, dapat solat 2 kali sehari, kalau kita yang bimbing dia, kita mengajar dia, apa kita cakap? Tahniah, congratulations,
Hebat, you can do 2 kali. Hebat. Dulu, mula-mula saya nak belajar Islam, dan saya nak buat sekali pun susah. Ada tipu tak? Mula-mula masa you belajar agama Islam, mula nak belajar solat dulu-dulu, nak buat sekali susah ke senang? Susah kan? Itulah tak tipu kan? Tak boleh tipu. Memang begitu. So kita bagi dorongan. Wah, bayangkan kalau you dapat solat 5 waktu sehari. So kita bagi dorongan. Janganlah cakap dengan dia hadis tadi tu. You akan takutkan dia. Betul? Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga yang kita kena faham mualaf ini di Malaysia adalah kita selalu gunakan umpan yang salah. Di Malaysia kita kalau pergi pancing ikan, kita orang Islam kita gunakan umpan yang kita suka, kita bukan gunakan umpan yang ikan suka. Tahu tak? Di Malaysia. Saya nak tanya. Contohnya. Kalau orang Kristian dia nak berdakwah kepada orang Melayu, you rasa orang Kristian gunakan bahasa apa kepada orang Melayu? Bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab orang Melayu lebih selesa dengan bahasa Melayu. Betul? Kristian gunakan umpan yang betul ke salah? Betul. Tetapi kalau orang Cina, orang Melayu nak berdakwah kepada orang Cina, gunakan bahasa apa? Melayu. Itu umpan, itu bahasa Melayu ni Cina suka ke dia suka bahasa Mandarin? Kita gunakan umpan yang betul ke salah?